Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam ni dapat sama-sama kita bertemu bagi meneruskan lagi pengajian kita, dan insya-Allah malam ni kita tengok surah Al-Ghashiyah, muka surat 98 pada ayat yang ke-8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wujuhun yawma idzin na'imah لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وَذَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, malam ni kita nak tengok apa benda yang Allah Taala sediakan kepada kita di dalam syurga. Macam mana keadaan ahli-ahli syurga, dan juga apa yang Allah Taala sediakan kepada kita dalam syurga. Pada pertemuan yang lepas kita cerita berkenaan dengan keadaan orang-orang kafir dan juga ahli neraka, yang mana apa yang mereka makan daripada buah yang berduri, duduk dalam neraka dalam keadaan tak selesa, tak pernah rasa sejuk, sentiasa panas dan sebagainya. Dan insya-Allah pada hari ini kita nak tengok pula keadaan duduk dalam syurga. Adakah sama macam mana kita duduk dalam muka bumi ni ataupun lagu mana? Allah Taala sebut wujuhun yawma idzin na'imah. Hari tersebut iaitu hari yang orang dah boleh masuk syurga, dah tahu dah keputusan dia syurga. Apa akan nampak di riak wajah mereka? Barulah di sana nampak na'imah, nampak berseri-seri, nampak gembira, nampak seronok ahli syurga. Kalau dapat tahu keputusan masuk je syurga, memang dah muka tersenyum dah. Semasa lintas titian siratul mustaqim belum tentu lagi. Masa lintas titian sirat belum tentu. Sampailah ketika mana boleh minum air daripada haud, daripada telaga Nabi SAW, yang tu memang dah berseri dah. Habis dah kalau kata parut-parut kena bakar api apa semua tu hilang belaka dah. Yang duk melecup sana melecup sini habis. Dengan sebab kita dah boleh lepas dah daripada titian sirat nak masuk syurga. Pada saat itu Allah Ta'ala sebut wujuhun yawma idzin na'imah. Pada hari itu muka-muka mereka ni semuanya berseri-seri belaka. Siapa pengantin baru lah berseri-seri. Baik. Lisa'iha radiyah, kerana dengan usahanya yang diredai. Hasil daripada usahanya tu dianggap berbaloi ataupun terbalas, terjawab. Allah Ta'ala balas segala usaha-usahanya di atas muka bumi itu dalam keadaan usahanya tu radiyah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kalau nak ikut kaedah bahasa Arab, ini kaedah bahasa Arab lah, lisa'iha mardiyah. Kalau nak ikutnya lah, ikut asal bahasa Arab, usahanya yang diredai. Mardiyah tu maksudnya diredai. Radiyah itu meredai, orang yang meredai. Kalau ikutnya dia beza di sini isim fa'il dengan isim maf'ul.
Tetapi dalam Quran bila mana disebut perkataan-perkataan yang macam ni sudah pasti ada matlamat dan tujuan yang begitu tersirat. Begitu tersirat. Yang mana Allah Ta'ala saja bagi tahu macam tu, ataupun itulah di antara cara Allah Ta'ala nak menerangkan kepada manusia. Macam mana digunakan isim fa'il berbanding dengan isim maf'ul. Baik, saya nak tanya tuan-tuan, kita buat apa, air pancut, tahu air pancut, air apa, nafurah orang panggil, kalau Arab panggil nafurah, kalau kita ni orang panggil air apa, kita bagi paip kemudian air tu dia pancut, kemudian dia jatuh balik, itu air pancut lah orang panggil air apa, air pancut lah. Ha? Lebih kurang macam tu lah, air pancut. Air pancut tu, air tu terpancut ke air tu yang memancut? Nah, air itu dipancut ke ataupun air itu yang memancut? Ikut asal bahasanya dipancut, betul tak? Kalau nak ikut asalnya dipancutlah, air itu dipancutkan. Okey, air itu yang dipancut, air itu tak boleh memancut, dia dipancut. Tapi dalam Quran begitulah maksudnya. Kalau nak ikutnya, amalan itu diredai, usaha itu diredai, bukan usaha itu yang meredai. Sebab apa yang digunakan memancut, sedangkan kau nak ikut asal bahasanya dipancut. Ini nak katakan seolah-olah air itu sendiri yang memancut, seolah-olah air itu sendiri. Macam tu juga perbuatan ni, usaha kita, seolah-olah usaha kita sendiri itulah yang meredai, yang menyebabkan kita masuk ke dalam syurga. Tu bezanya. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, khuliqa min ma'in dafiq, dijadikan manusia itu daripada air yang memancut. Air itu mancut kan, kita yang bagi pancut? Mana satu? Tu ikut bahasa Quran tu, Al-Quran kata air tu sendiri yang memancut. Tapi itu yang dikatakan ulama balaghah. Ulama balaghah ni dia macam tu kajian dia. Kalau nak ikut asal-asalnya bukan memancut tetapi dipancutkan. Macam tu juga ikut asalnya usaha itu yang diredai, bukan usaha tu yang meredai. Tapi kalau kita baca makna di situ, merasa senang dengan usahanya, maksudnya rasa selesa. Dalam surah Al-Fajr, 2 ayat yang terakhir, Allah Ta'ala kata apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Radiyah mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. 3 ayat yang terakhir, minta maaf. Baik, Allah Ta'ala sebut di situ, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan, radiyah dan juga mardiyah. Redha ni dia asal perkataan yang digunakan di situ adalah redha. Okey, redha. Redha tu maksud apa? Suka, senang, setuju. Itu maksud redha. Lebih kurang macam itulah kita kata. Kalau kata radiyah, radiyah ni orang yang suka, orang yang bersetuju. The person who like this. Siapa yang suka tu, person tu, itu dia katakan radiyah. Mardiyah tu perkara yang disukai. Okey, 2 keadaan Allah Ta'ala sebut, radiyah, mardiyah. Allah Ta'ala kata apa? Wahai orang yang mempunyai jiwa yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah kepada Tuhan kamu dalam keadaan radiyah dan juga mardiyah. Radiyah, kamu menyukai apa yang kamu ada, kehidupan kamu, dan mardiyah, usaha kamu itu
diredai. Maksudnya di sini, kalau kamu rasa senang dan selesa, kalau kamu rasa radiyah, kamu redha dengan kehidupan kamu, kamu seronok dengan usaha kamu, tetapi kamu juga kena pastikan bahawasanya usaha kamu itu diredai. Memang kita seronok buat kerja kita atas muka bumi ni. Kita solat, kita puasa, kita bersedekah, kita buat ni dan sebagainya, ibadat ni. Okey, memang kita seronok. Tapi adakah ia mardiyah? Ia diredai, maksudnya disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ni pula ayat malam ni kita baca li sa'yiha radiyah, kerana usahanya yang diredai ke yang meredai? Diredai. Kau nak ikutnya diredai lah. Tetapi nak bagi pendek cerita, seolah-olah usahanya itulah yang meredai apa yang menyebabkan dia boleh masuk syurga pada hari ini. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita tinggalkan ulama-ulama, perbincangan ulama dalam bab tu, kita biarkan ulama dalam bidang tu saja yang berbicara. Kita ambil tafsir sudahlah. Kita nak masuk syurga, nak rasa senang, nak rasa seronok ni, tengok keadaannya. Fi jannatin aliyah, dalam syurga yang tinggi. Tuan-tuan, kalau disebut syurga, tinggi. Kalau disebut neraka, rendah. Adakah kedudukan neraka itu memang di bawah dan kedudukan syurga itu paling atas? Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, minggu lepas ke ataupun tapi tempat lain, minta maaf, saya tengok ayat, saya rasa tempat lain kot saya cerita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, tuan-tuan tahu dah alam kita ni begitu luasnya alam kita ni, sehingga kan ada setengah ulama membicarakan 7 lapisan itu bukan 7 lapisan yang dekat-dekat. Kalau nak diceritakan bahawasanya ulama buat kajian dikatakan 7 lapisan langit ni, kita yang ada dalam bumi, ada matahari, ada planet-planet, dan planet yang paling jauh tu, ini dikatakan planet apa paling jauh kali? Pluto. Planet yang paling jauh tu, itu baru lapisan langit yang pertama. Maksudnya nak pergi lapisan langit yang kedua tu, dia perlukan panjang tu lagi, banyak tu lagi, jauh tu lagi. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau seorang ulama tu mengatakan begitu, maksudnya perlukan kepada 7 lapis langit tu, perlukan kepada space yang begitu luas, yang begitu tinggi, yang begitu luas. Kalaulah Allah Ta'ala sebutkan fi jannatin aliyah, dalam syurga yang paling tinggi, yang paling jauh, yang paling tak tahulah macam mana kita nak bayangkan kedudukan tersebut. Itu kalau cerita bab syurga. Neraka yang paling bawah, bagaimana pula keadaannya? Jadi tuan-tuan, sebab tu tak heran kalau ganjaran-ganjaran yang Allah Ta'ala sediakan kepada kita, ganjaran yang Allah Ta'ala sediakan, ganjaran syurga yang Allah Ta'ala sediakan itu boleh jadi 10 kali ganda dunia dan seisinya. Memang Allah Ta'ala maha berkuasa. Tak kuat lah. Tak dengar? Kuat, tapi nak kuat lagi aku. Nak kuat lagi? Boleh, tak ada masalah. Baik, tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Lepas ni dengar dah, tapi cuma nak lagi kemas lagi kuat lagi. Sebab cerita bab syurga, kalau cerita bab neraka slow, tak apa. Cerita bab syurga ni masing-masing nak rasa bab syurga, nak duduk dalam syurga. Memang inilah yang benda yang Allah Ta'ala janjikan kepada kita, insya-Allah tuan-tuan. Ada iman sebesar zarah, walaupun sebesar biji sawi, ada iman, insya-Allah akan dimasukkan dalam syurga.
Lebih-lebih lagi orang-orang yang beriman macam tuan-tuan ni, ya lagilah kan. Dalam PKP pun main sembahyang juga. Maksudnya begitulah kan. Kalau kita nak sebutkan tadi berkenaan dengan syurga yang tinggi, fi jannatin 'aliyah, tinggi tu terah mana? Kalau setakat tinggi tu tak sampai langit ada kita lah ni, ini langit yang pertama yang kita duk nampak ni pun, yang disebutkan oleh sebahagian ulama, langit yang pertama ni habis penghujung planet mana yang kita duk tahu, yang kita duk teropong berjuta kilometer tu, itu baru nak penghabis langit yang pertama. Walaupun ada pandangan yang lain menceritakan bahawasanya langit yang pertama itu terletaknya bulan, langit yang keempat terletaknya matahari dan sebagainya. Itu satu pandangan. Setengah pandangan ulama kata apa? Yang tu langit pertama bulan, langit keempat matahari, lepas tu planet-planet lain sampai habis 7 lapis tu, dikatakan itu baru satu gelung, satu bulatan, dan dianggap semuanya berada pada langit yang pertama. Perlu pula kepada bulatan yang kedua yang space-nya lebih besar daripada bulatan yang pertama. Sebab tu tuan-tuan, nak bayangkan betapa besarnya alam yang Allah Ta'ala ciptakan ini, begitu hebatnya, yang mana setiap langit tersebut ada penghuni-penghuninya. Kita ni kalau nak dibandingkan kita ni dengan planet lain, besar mana aja kita ni. Tapi hebatnya kita ni, doa kita dimustajabkan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dengar doa kita. Kalau nak ikutnya, kedudukannya, kalau langit yang begitu luas yang macam tu, ada makhluk lagi yang lebih besar daripada kita. Cuba tuan-tuan bandingkan, kita ni di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni besar terang mana aja. Tapi di kalangan manusia ni ada apa yang dikatakan sebaik-baik ciptaan Allah Ta'ala, yang dikatakan sebagai Sayyidul Khalqi, penghulu bagi segala ciptaan, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besar mana penghulu ciptaan tu? Kau nak dibandingkan dengan bulan, nak bandingkan dengan matahari, semua makhluk yang ada ini berpunca daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis Jabir, yang mana Nabi SAW menceritakan kepada Jabir bahawasanya setiap ciptaan yang ada ni bermula daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kamu pun diciptakan daripada setiap sesuatu yang termasuk dalam Nur Muhammad. Tuan-tuan, nak ikutnya tuan-tuan dirahmati Allah, begitu besar, begitu hebat makhluk Allah Ta'ala yang lain. Tapi manusia lah juga di antara makhluk yang Allah Ta'ala cipta, dan inilah makhluk yang paling hebat. Baik, tuan-tuan dirahmati Allah, tempatnya di mana? Siapa yang akan masuk duduk dalam syurga? Jin masuk tak duduk dalam syurga? Jika beriman, duduk dalam syurga. Jika tidak dalam neraka. Yang akan menjadi penduduk neraka selama-lamanya adalah iblis, syaitan, orang kafir, begitu juga berhala-berhala yang disembah. Apa saja yang mengkufurkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, selama-lamanya akan kekal dalam syurga. Manakala golongan yang ada iman, kalaulah nak kena azab dulu, itu pun kalau Allah Ta'ala nak masukkan azab. Tapi kalau Allah Ta'ala hapus kira azab tersebut, hapus kira dosa tersebut, Alhamdulillah. Jadi kita ni nak kena sentiasa minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Biarlah Allah Ta'ala ampun dosa kita ni, biar Allah Ta'ala hapus kira dosa kita ni, nanti tak perlu dah melalui azab. Baik, fi jannatin 'aliyah, berada pada syurga yang tinggi. Disebut syurga mesti tinggi. Kalau tinggi ni tuan-tuan, dia ada ruang yang luas, ruang yang besar berbanding di bawah. Di bawah sempit. Kalau sempit tuan-tuan, orang masuk dalam neraka
Kalau masuk dalam neraka, paling dalam, paling sempit, lagi sendat. Bila sendat, tuan-tuan dirahmati Allah, lagi sempit, dah lah ramai sempit, selesa ke dah? Takkan ada selesa ya. Tapi kalau makin atas, makin luas, makin atas, makin luas. Banyak mana pun manusia yang masuk dalam syurga, pasti ada ruangnya yang begitu luas. Sebab tu yang pernah saya ceritakan dulu pada tuan-tuan, orang yang terakhir masuk syurga, keluar daripada neraka, dah melalui hukuman, melalui azab, nak masuk dalam syurga, duduk depan pintu syurga tu, malaikat suruh masuk. Dia kata, nak masuk apa, penuh dah. Dulu masa aku duduk check in dalam neraka tu, betapa sendatnya neraka, makin lama makin kurang, dan akulah orang yang terakhir keluar dari neraka. Orang yang last dah ni, keluar daripada neraka ni, nak masuk dalam syurga dah. Dia kata apa? Kalau macam tu punya neraka, begitu sendat, begitu penuh, tiba-tiba kosong neraka ni, luas mata memandang, aku fikir kalau masuk syurga pun tak ada space lah. Tak ada tempat untuk aku. Tak ada tempat apa. Neraka hak luas tu pun sempit. Masuk bersendat sana, sendat sini, tiba-tiba semua tu pakat keluar belakang. Aku orang lah. Aku dapati neraka tu begitu luasnya, neraka tersebut. Tiba-tiba nak masuk syurga, aku rasa hak puak-puak keluar tu, tu pun rasa duduk depan pintu dah. Aku pun rasa masuk syurga sendat juga. Tak ada tempat. Malaikat pergi cerita dekat Tuhan, ngadu dekat Tuhan, bagi tahu, ya Allah, ni ada seorang bekas banduan neraka ni, keluar tak mau masuk syurga dah kan. Kira aku hari ni nak tutup dah pintu syurga ni, tapi dia duduk ada lagi depan pintu tu, nama dia ada dah kan. Buka masuk pun dia tak mau masuk. Dia kata nak duduk kat luar ni, biar duduk luar ni pun okey dah, luar terang ni pun okey dah kan. Daripada nak masuk dalam tu takut sendak lagi kan. Allah Ta'ala tanya dekat dia, hantar dah apa nikmat yang aku nak sediakan kepada kamu dalam syurga nanti? Dia kata, aku tak tahu. Lah ni kamu fikirkan, kamu kenal tak di antara orang yang paling kaya di atas muka bumi? Orang yang kamu kenal ni dia memang kaya, harta dia ni tak usah duk kira lah. Ambil orang yang zaman kamu hidup dulu ni, dia lah orang yang paling kaya. Tak usah duk ambil peringkat Malaysia ke, peringkat kebangsaan ke, ambil tu peringkat world, ambil peringkat dunia punya. Jangan duk ambil peringkat apa, kita kata kot belah Sungai Buloh ni, tak main lah. Ambil hak orang kaya dunia kali, tengok dia punya kawasan dia kena, rasa-rasa separuh bumi hak dia. Baik, macam tu yang aku akan bagikan pada kamu kalau masuk syurga. Dia kata, ya Allah, kau biar betul ya Allah. Nabi cerita hadis ni, Nabi pun rasa tersenyum macam nak tergelak pada. Sebab apa? Dia boleh pergi kata, betul ke ya Allah ni? Betul ke engkau ni Tuhan nak bagi aku macam ni? Dia kata, Allah Ta'ala kata, malah sekali ganda lagi daripada apa yang dia ada dulu atas muka bumi. Malah sekali ganda lagi, tambah lagi, sampai 10 kali ganda. Dia kata, cukup ya Allah, aku tak boleh nak bayang lah. Macam mana yang kata besarnya nikmat yang aku dapat nanti masuk dalam syurga tu, yang aku pilih sekali ganda lagi pun aku tak boleh bayang lah macam mana dia punya besar dan hebatnya. Tambah Allah Ta'ala kata lagi sampai 10 kali ganda. Dia kata, cukup ya Allah, betul ke engkau ni Tuhan aku? Bila mana macam tu, dia pun masuk tengok, ya Allah, memang benar apa yang Allah Ta'ala firmankan pada dia. Apa yang kekayaan orang yang paling kaya di atas muka bumi ni, Allah Ta'ala gandakan kepada orang tersebut 10 kali ganda, malah lebih daripada tu. Tuan-tuan rahmati Allah, tuan-tuan boleh bayang tak tempat tuan-tuan dalam syurga nanti tahu mana? Rasa kebun luas 10 relung pun tak larat nak cucuk tanam dah Ustaz kan. Tu baru 10 relung kan. Hak orang yang ada sampai 5-6 ekar tu, kena pakai backhoe lah, pakai jentera semua.
Kalau dalam syurga nanti kebun luas-luas tu nak buat apa agamanya? Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, itu kita tak ada nak fikir. Takkan nak tanam kita nak makan seorang-seorang. Tuan-tuan, kita nak hidup dalam syurga ni hidup berapa lama? Selama-lamanya. Selama-lamanya tuan-tuan, agak-agak ada kawasan yang tak ada nak tebang ni. Tak ada nak tebang rumput lah apa semua. Terus ada fikir yang tu tuan-tuan. Dalam syurga ni tak ada tempat nak kena kerja dah. Semua nak ambil nikmat belaka. Semua tempat nak ambil nikmat belaka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Duduk dalam syurga. Dulu masa duduk atas muka bumi tu tak ada nak pergi pantai Bali contohlah. Belakang rumah tu ada pantai Bali dah tu. Pantai ada, bukit ada. Syurga nak apa semua ada. Tuan-tuan tersedut fikir nak pergi jauh-jauh, nak pergi tang mana pun semua ada. Rasa dulu ni macam nak pergi Dubai lah kan. Nak pergi Burj Khalifa ke apa ke. Tuan-tuan, kawasan yang ada dalam tanah tuan-tuan tu, kawasan yang tuan-tuan ada tu semua ada dah. Malah 10 kali ganda lagi pun boleh. Rupanya kita seorang-seorang kita ni hidup dalam satu bumi yang begitu luas. Allah alam tuan-tuan, saya cuma bagi tahu ya. Nak bagi tahu tuan-tuan ada banyak mana kawasan, banyak mana ruang dan sebagainya. Itulah Allahu akbar. Cerita bab syurga memang macam tu Memang seronok, duk berangan sedia. Memang macam tu keadaan dia. La tasma'u fiha laghiyah. Dan dah lah ustaz, kawasan-kawasan kita tu luas punya macam tu, nak jumpa jiran sekali-sekala pun payah ke? Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak fikir, kalau nak pergi jumpa kawan kena start motor pi, habis minyak motor pun belum tentu sampai. Habis minyak motor ni, pula habis dah minyak motor ni, kering habis tangki dah, belum tentu sampai tanah kawan sebelah tu. Tapi ni syurga. Syurga bukan macam dalam muka bumi ni. Syurga kalau nak pergi jumpa kawan-kawan, nak pergi mana-mana, senang sangat. Mudah dapat, tapi tak tahulah macam mana. Mungkin jenis terbang ke, jenis niat pun sampai ke, Wallahualam. Tapi boleh. Sebab dalam syurga tu la tasma'u fiha laghiyah. Kita tak akan dengar kawan-kawan sembang kosong-kosong, lara-lara macam tu, tak ada. Lagu mana Ustaz? Tak syok duduk di atas muka bumi ni sembang kosong, syok. Tu nikmat sekali. Takkan duduk dalam syurga tak boleh sembang kosong? Tak, maksudnya benda-benda hak lara. Benda-benda hak lara ni yang melalaikan diri kita daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi duduk dalam syurga tak ada satu benda pun nak hilang nikmat, hilang daripada ingat Allah. Ya. Jadi duduk atas muka bumi ni tak ingat Allah Ta'ala lah yang syok sekali. Duduk atas muka bumi ingat Allah Ta'ala, mula tak berani nak buat maksiat. Sebab tu tuan-tuan, kalau nak masuk syurga kena ada ciri-ciri ni. Lidah kita jangan banyak sembang kosong. Lidah kita jangan banyak sangat duk lalai daripada ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam syurga tak ada benda yang kita nak sebut, benda tu boleh lalai dan lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang hatinya sentiasa ingat Allah Taala, lidahnya sentiasa sebut nama Allah, inilah di antara golongan yang akan duduk di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Habis kita hak lalai ni macam mana? Kita hak lalai ni kena godamlah dulu, kena kikih dulu. Lidah-lidah kita ni duk lara sentiasa ni, kikih dulu, kikih dengan api neraka dulu. Wala'iyazubillah, minta jauh lah ya Allah. Kau boleh janganlah. La tasma'u fiha laghiyah. Tidak akan dengar di dalamnya tu angan-angan ataupun kata-kata yang kosong, yang lara, yang hilang daripada tumpuan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Fiha 'ainun jariyah. Di dalamnya itu ada mata air yang mengalir. Tuan-tuan, ini di antara nikmat tuan-tuan.
Tuan-tuan hari-hari minggu tuan-tuan cuba pergi ke Hulu Langat, pergi ke Pongsun, Batu 22, 23, 24, tuan-tuan tengok air sungai duk mengalir tu dengan chalet ada kerikanan tu. Allah rasa nikmat macam tu. Dalam syurga tiap-tiap tempat kedudukan yang kita duduk adanya ainun jariyah, air mata air yang mengalir. Air mata air yang mengalir itu adalah simbolik kepada nikmat. Itu baru atas muka bumi. Tambah-tambah lagi dalam syurga. Yang mengalir daripada syurga itu adalah air yang daripada madu dan air yang susu. Air daripada susu. Lagi sedap. Tak tahulah macam mana keadaannya. Ainun jariyah juga disebutkan oleh setengah ulama, iaitu fiha ainun jariyah, iaitu bidadari. Tapi diterjemahkan itu air mata air yang mengalir pun boleh, tak ada masalah. Ainun jariyah, ain itu mata, mata air, mata yang jariyah yang mengalir. Dalam ayat yang lain disebut hurun ain. Hurun ain itu adalah bidadari. Hurun ain, bidadari, bidadari syurga. Ainun jariyah, air mata air yang mengalir. Fiha ainun jariyah, fiha sururun marfu'ah. Di dalamnya ada katil-katil yang marfu'ah, yang terangkat. Surur daripada sarir, mufrad dia sarir, single dia sarirun, iaitu katil. Sururun iaitu banyak katil. Marfu'ah, terangkat. Sebutkan dalam hadis yang menceritakan berkenaan dengan katil terangkat ni macam mana, tak tahulah. Kita sekarang ni tak tahu, semua katil tenggelam. Kita naik-naik atas tilam, dia tenggelam. Katil terangkat ni disebut dalam hadis, seorang tu apabila dia naiknya bersama dengan bidadarinya ataupun isterinya, duduk di atas katil tersebut, katil tu akan secara otomatik akan terangkat gitu. Diceritakan sehingga 70 tingkat. Tapi disebut di sini kerusi pun boleh, katil boleh, tak kisahlah. Bidadari yang berpakaian itu 70 lapis. Dia nak selak tuan-tuan. Kita kata tebal, sebenarnya dia macam kain nipis tu. 70 lapis kain nipis tu tuan-tuan, tu pun nampak lagi kulit dia tu. Macam kita kata tirai hak putih tu, hak yang transparent macam tu 70 lapis tuan-tuan. Cantik, macam lembut dia tu, macam kita kata macam bulu itik, macam bulu ayam, yang lembut lah, yang nikmat. Allahu Akbar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kerusi yang empuk, surut ni tempat bersenggeng, tempat katil, tak kisahlah apa pun, tapi yang penting tempat untuk kita letakkan badan, untuk kita istirahat, semuanya tu marfu'ah, diangkat, angkat, naik dan sebagainya. Bezanya dengan tilam kita naik, dia tenggelam. Dalam syurga naik, terangkat. Tak tahu nak kata, tak boleh nak bayang. Tapi kalau tuan-tuan boleh buat tilam naik duduk atas tu terangkat, confirm. Kalau tuan-tuan boleh buat pula tilam tu, confirm, InsyaAllah perniagaan yang paling laris sekali. China pun tak boleh buat lagi. Try tengok buat. Masa boleh tu. Kalau buat hak tu surul marfu'ah, bayang boleh, nak buat tak boleh. Try buat tengok. Kalau boleh buat tuan-tuan buh nama ni. Dia punya jenamanya sururun marfu'ah. Nama dia tu. Wa akwabun mawdu'ah. Akwab ini gelas-gelas. Dia terjemah situ piala-piala. Piala nak buat apa?
kan. Kalau piala susun dalam syurga nak buat apa agak-agak tak ada manfaat juga kan. Kita buat akwab ni gelas tu maudhu'ah, berada di sisi, berada di tempat yang dikehendaki, duduk berdekatan, sehingga kan kadang-kadang tu gelas tu boleh datang sendiri. Tuan-tuan, teknologi dia macam tu lah lebih kurang. Kita nak bayang teknologi dalam syurga nak banding dengan dunia memang tak ada. Contohlah kita ni duduk atas satu set sofa dalam syurga, duduk atas satu kerusi dalam syurga dan sebagainya. Akwabun mawdu'ah, dahlah tempat yang kita duduk tu marfu'ah, terangkat. Kemudian akwabun mawdu'ah, kita dapati cawan-cawan duk ada keliling kita, dekat-dekat dengan kita. Tuan-tuan, macam dalam syurga lah. Nak kata macam mana? Tuan-tuan duduk di bilik hotel, duduk atas katil, orang main hidang duduk di tepi kepala kita, tak atas apa meja kecil itu dengan minumannya apa semua ada. Memang macam dalam syurga. Betul tu kan. Hak syurga ni hebat lagi ya. Tak tahu nak kata. Mungkin boleh jadi akwabun mawdu'ah tersebut boleh jadi cawan itu datang hampir dengan kita pada kedudukan kita nak duduk macam mana, ikut keadaan kita, fleksi kita. Dalam keadaan kita terbaring, cawan tu datang macam mana. Dalam keadaan kita duduk tegak macam ni, mungkin keadaan tu wallahu alam. Tapi itu yang dikatakan mawdu'ah, diletakkan sesuai pada kedudukannya. Wa namariqu masfufah, dan bantal-bantal itu masfufah, disusun elok-elok. Macam kita masuk istana, tengok kursi dia tu susun bantal, cawan dan sebagainya, seolah-olah duduk dalam satu majlis yang memang diraikan betul-betul. Kita masuk dalam syurga, kita lah raja. Dan kita duduk atas muka bumi, tak ada layanan macam tu. Duduk dalam syurga, kita lah raja. Inilah raja yang bakal masuk dalam syurga. Tapi ingat, nak masuk dalam syurga, dia kena amalan di atas muka bumi ni, amalan hamba. Amalan hamba. Masuk dalam syurga, jadilah raja. Wa zarabiyu mabthusah, dan pemaidani yang terhampar, pemaidani yang begitu cantik dan indah, terhampar di hadapan. Masya Allah. Tak tahulah tuan-tuan keadaan macam mana, wallahu alam. Tapi saya cuma boleh cerita yang ni saja. Tak pernah masuk lagi pun dalam syurga ni kan? Dalam istana, kalau tuan-tuan pernah masuk, mungkin pernah cerita macam mana istana. Tuan-tuan pernah masuk rumah yang orang kaya-kaya, hebat-hebat, mungkin tuan-tuan pernah cerita macam mana keadaan masuknya, kerusinya, Masya Allah. Duduk tu kalau sejam pun tak bangkit pun tak apa kan? Habis satu hidangan pula sampai. Habis satu gelas lain pula sampai. Uish tuan-tuan, tengok pemaidani dia tu pijak-pijak tenggelam sampai dekat tumit. Sampai tumit biasalah, sampai buku lali tenggelam. Pijak pemaidani dia tenggelam sampai buku lali. Itu dia tak tahu nak cerita lagu mana. Itu yang dikatakan di antara nikmat. Itu dunia. Kalau dunia kita boleh nampak macam tu, ni yang dikatakan syurga ni lebih lagi. Sebab Nabi balik-balik sebut mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Ni sifat syurga Nabi balik sebut. Nabi dah buat dah lawatan ke syurga. Lawatan apa kita kata apa, lawatan, selalunya kalau orang buat lawatan ni, lawatan apa, penanda aras, benchmark ke lawatan apa ni. Nabi pergi buat lawatan, Nabi balik, Nabi beritahu syurga ni nak cerita mala ainun ra'at, mata tak pernah tengok. Kata-kata betul lah, zaman Nabi dulu memang tak ada benda-benda tu dah tuan-tuan. Nabi kahwin dengan siapa?
Khadijah tu siapa? Orang yang kaya di Mekah. Takkan orang kaya di Mekah rumah biasa-biasa. Ada. Benda tu ada dalam kalangan orang Arab. Tapi Nabi Habak kata, yang aku tengok ni, kemewahan tersebut mala ainun ra'at, mata tak pernah tengok, wala uzunun sami'at, telinga tak pernah dengar, wala khatara ala qalbi bashar, benda tu tak pernah langsung lintas dalam hati manusia. Kalau Nabi sebut yang 2000 tahun dulu, adakah sesuai kata-kata tu dipakai juga untuk zaman kita sekarang? Kita kata teknologi zaman kita lah ni dah hebat dah, Nabi tak boleh fikir. No. Nabi dia cerita tu lebih daripada apa lagi. Kalau 2000 tahun lagi boleh hidup, mungkin teknologi lagi hebat lagi, hadis ni masih lagi boleh pakai. Zaman tu, kalaulah zaman kita sekarang ni, kita duk bayangkan ni macam mana ada dalam istana ya pun, katanya empuk, pantai tersusun, gelas terletak macam dalam istana je pun. Kalau macam itulah yang kita kata, agak-agak lah tuan-tuan, esok nak masuk syurga esok ni kita syok ke tak? Geng-geng raja ni dia kata masuk syurga macam aku duduk dalam dunia je. Tak tuan-tuan, lebih pada tu lagi. Jadi maksudnya benda ni kita tak boleh nak buat combine, tak boleh nak buat comparison dengan mana-mana kehidupan kita sekarang ni. Zaman dulu kau nak ikutnya lagi mewah, dengan hambanya, dengan gundiknya, semua ada belakang. Raja zaman lah ni paling banyak pun boleh menikah 4, paling banyak pun. Kalau ikut sifat bidadari haduk ada, Masya Allah, paling lekeh 70 orang lah. Seorang lelaki paling lekeh 70 orang. Hak beribu tak tahu. Tu paling rendah kali tu. 70 paling rendah. Kalau Imam Rosli takkan 70. Imam hak makmum tak apalah 70, hak imam tak ada, bukan 70. Haji Hassan pun lebih. Lebih. Dia banyak lagi pahala daripada kita. Haji Hassan pun lebih. Baik tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Yakni kita baca tengok tafsiran dia, kita ada masa sikit lagi. Golongan yang kedua iaitu golongan yang berbahagia daripada kaum mukminin yang menjadi penduduk syurga. Wajah mereka pada hari kiamat kelihatan berseri-seri dengan dalam kegembiraan, cantik rupawan. Mereka merasa senang sekali dengan amalan baik yang telah mereka usahakan dahulu kerana mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Balasan bagi mereka ialah, ni tengok balasan dia. Yang pertama, tinggal di dalam syurga iaitu taman dan perkebunan yang mempunyai kedudukan tinggi. Di sana terdapat bilik-bilik untuk mereka diami dalam keadaan aman tenteram. Allahu Akbar. Satu benda yang saya terlintas juga nak bagi tahu, nak tanya tuan-tuan, kita duduk dalam syurga esok ni gelap ke, cerah ke, macam mana? Suhu dia, cuaca dia ni, cuaca pada waktu duha. Cuaca pada waktu duha. Sepanjang hari ke macam, tak ada malam dah ke? Rindu nak jadi malam. Itulah suasana yang ada pada ketika mana kita duduk dalam syurga nanti. Siang saja ke? Tak ada malam ke? Wallahualam. Mungkin tuan-tuan boleh request kot. Kita duduk dalam syurga esok boleh minta. Sebab matahari pun makhluk, matahari tu pun akan hancur. Tak tahulah, mungkin Allah Ta'ala buat hal lain ke, bagaimana ke, Allahualam. Abang tak erti. Baik, tenteram, macam duduk dalam kebun, kemudian dalam keadaan aman dan sebagainya. Di dalam syurga, nombor 2, dalam syurga tidak pernah mereka dengar kata-kata yang kosong dan sia-sia, apalagi yang merugikan, yang merupakan caci maki, yang menyakiti hati dan tidak sopan, jauh sekali. Dalam syurga tak ada lah nak condemn hang aku, tak ada. Dalam syurga tak ada kata-kata yang nak memperlekehkan orang lain, tak ada.
Semuanya kata-kata pujian, kata-kata yang enak-enak, elok-elok. Kita duduk di atas muka bumi ni kadang-kadang dengar juga orang duk maki. Tak, dalam syurga tak ada lah. Dalam syurga ni semuanya kata-kata yang indah. Yang bagi sakit hati tak ada langsung. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan nak masuk syurga, duduk atas muka bumi ni kena duduk rasa yang tu dulu. Jangan maki hamun orang, jangan kata benda sia-sia, jangan bagi sakit hati orang. Jauh sekali daripada memperkatakan kata-kata yang kurang sopan dan sebagainya. Yang ketiga, terdapat juga dalam syurga itu beberapa banyak mata air yang mengalir, dinamakan salsabil, iaitu airnya jernih, lazat dan amat lembut untuk ditelan serta mudah beredar di tenggorokan. Rasanya seperti air serbat atau air halia, tetapi tidak terasa pedahnya. Air serbat ni air apa? Air merah, pandan lah. Dia macam-macam. Dekat kampung saya tu dia panggil air serbat tu air ros, dibubuh pandan sikit, tu dia panggil serbat. Sirap. Tu air apa? Orang panggil apa? Serbat? Serbat halia campur tolong tu bukan ni kot. Air halia ni sebut dalam Quran zanjabila tu, tapi tak rasa pedas. Wallahualam, macam mana boleh kata tak rasa pedas? Sebab mungkin dalam syurga kalau dia pernah mungkin menghirup air tersebut. Tuan-tuan, try minta tengok, order tengok. Kedai mamak. Tu kedai mamak tak. Saya bukan suruh order kedai mamak. Order dekat Allah tengok. Order tengok, ya Allah nak rasa air zanjabila dengan air salsabila ni. Salsabila dengan zanjabila kan. Malam ni dia main hantar. Alhamdulillah, rasa masya-Allah nyaman dan nikmat. Baik. Zaman Nabi Musa dulu, puak-puak dia minta dekat Nabi Musa, hai Musa, anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka. Kaum dia minta dekat Musa, turunkan, minta dekat Allah Ta'ala turunkan makanan daripada langit. Allah Ta'ala turunkan? Turun. Fazallalna alaihimul ghamama wa anzalna alaihimul manna wassalwa. Kami hitamkan langit, kemudian kami turunkan al-manna wassalwa. Waktu boleh makan dah. Nabi Isa, puak Nabi Isa pun minta juga dekat Nabi Isa, wahai Nabi Isa, turunkan makanan dekat kami, kami nak makan. Makan juga. The last supper, makanan yang terakhir sebelum Nabi Isa diangkat naik ke langit, makan bersama dengan Hawariyun, ada 12 orang makan juga dengan berlangit. Kita umat Muhammad ni try lah tengok, minta direct dekat Allah Ta'ala, boleh salsabila ke zanjabila pun okey juga, rasa nikmat. Tapi kalau tuan-tuan dah minum air salsabila ataupun zanjabila, air serbat ataupun air halia ni, confirm dah tuan-tuan ahli syurga. Kalau tuan-tuan dapat tu, jangan lupa esok bagi saya sikit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang keempat, di dalam syurga terdapat kursi-kursi panjang yang ditinggikan, bertatahkan batu permata dari jenis zabarjat dan yakut. Zabarjat ni batu warna apa? Yakut warna merah ni. Kau ni hijau. Betul? Tuan-tuan bukan ahli batu kalau begitu. Kadang-kadang zabarjat warna apa? Biru ke hijau? Saya pun tak tahu nama-nama batu ni. Orang dia pun main bubuh je.
kan. Kadang-kadang ada tempat kita bagi cerita batu syurga ni, sagi lepas tu dia main cerita kita ni, batu akik saya ada, batu zamrud saya ada, batu yakut ada, semua dia main cerita ni. Dia tahu batu ni warna apa, batu warna apa kan. Kita tak tahu zabarjad warna apa, tak tahu. Yakut tak tahu kan. Tapi itulah nama-namanya. Diduduki oleh para bidadari. Jika penduduk syurga itu hendak duduk di atasnya, para bidadari tunduk memberi hormat kepada mereka. Ni nak duduk kursi ada orang duk layan kita ni, ada. Mana ada lagi dalam dunia macam ni. Dan yang kelima, terdapat pula piala-piala dan mangkuk. Piala tu cawan-cawan, gelas-gelas, dan mangkuk diletakkan berderet-deret di dekat mereka. Memang telah disediakan untuk diminum tanpa memerlukan orang yang hendak menuangkan air minuman ke dalamnya. Allahu Akbar. Ni tuan-tuan, refill sendiri. Minum elok habis dah setengah, letak tu lagi penuh pula. Tak ada orang tuang, tapi refill sendiri. Tuan-tuan, hak kita beli penapis air Kowe ke Koko ke apa semua kena pergi tekan juga. Hak ni dia refill sendiri. Wallahualam, tak tahu macam mana nikmatnya benda tu. Ni kalau kita bagi idea macam ni esok ada orang nak tolong, mengata apa, reka cipta macam mana cawan ni kalau kurang dia penuh sendiri. Lagu mana keadaan itu. Baik. Yang keenam, selain itu pula terdapat beberapa banyak bantal-bantal yang indah dan menarik menjadi tempat sandaran yang telah tersusun rapi. Ni semua ni orang adaptasi daripada isi syurga ni buat buh dalam rumah kita kan. Buh bantal macam ni, buh gelas tang ni, buh cawan tang ni, bubuh apa pokok-pokok yang daripada zabarjad ke, daripada yakut ke, bubuh dalam menghiasi ruangan-ruangan rumah kita biar nampak seperti syurga. Yang ketujuh, tidak pula ketinggalan di majlis mereka terbentang di seluruh lantai syurga permaidani-permaidani yang mewah lagi indah, menambahkan keindahan dan kemeriahan suasana tempat mereka berada. Tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, inilah beberapa sedikit gambaran syurga yang boleh kita kongsikan pada malam ni. Moga-moga semua kita ditempatkan dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ada apa nak bincang, ada apa nak tanya?